Hello, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak buat tutorial berkenaan dengan Shopee Ads. Shopee Ads ya, boleh tengok kat sini. Kalau kita buka melalui PC, kita akan nampak inilah paparan ini untuk Shopee Seller Center. Jadi, mana nak cari Shopee Ads ya? Okey. Mula-mula kita buka Seller Center, kita akan nampak sini paparan ini. Pergi ke bahagian sini, kat sini ya, Shopee Ads. Shopee Ads ni, just klik Shopee Ads. Okey, dia akan macam ni lah. Tapi ini sebab saya dah masukkan top up. Jadi bagi yang tak ada top up lagi, just top up kat sini lah. Tekan kat sini. Pilih amount. Yang paling minimum adalah RM20. Tekan top up dulu lah sebelum nak buat apa-apa. Jadi ini saya tak tunjuk lah sebab saya dah beli. Jadi kalau nak baru nak beli, just beli macam biasa lah. Macam kita beli barang macam biasa kan. Okay. Jadi sorry. Di mana tadi? Pergi ke Shopee Ads. Okey. Ini kalau kita nak tengok ya, dia ada kat sini ada search ad, ada discovery ads. Hari ni saya nak tekankan pada search ad saja. Okay, ini saya dah pernah buat kedai yang baru, beberapa produk saya dah pernah buat. Tapi saya tak pergi on detail lah sebelum ni. Okey, katakanlah contoh saya nak tengok ini ya, boleh klik kat sini ya. Kat sini ya. Data untuk hari ni ke ataupun yesterday atau past 1 week ataupun past 1 month. Contoh kita nak tengok untuk past 1 month lah. Okey, ini data dia. Ini kedai baru saya. Saya pun tak buat banyak ads lagi untuk produk ni, baru buat 3 tapi itu pun belum detail lagi. Okay, lepas tu kita boleh tengok data untuk 1 week juga. Macam ni. Tengok impression dia. Yang penting kat sini impression. Kita nak naikkan impression ni. Contoh impression untuk 1 month dekat berapa? 45 je. Tak banyak. Okay, untuk 1 week impression dia 23 saja. Lepas tu semalam, yesterday ada 3 impression je. Lepas tu today, hari ni cuma ada 3 impression je. Okay, yang ini saya baru tambah ni baja Milagro ni. Okay, tadi saya baru tambah tapi saya belum buat detail lagi. Saya baru masukkan sikit-sikit. Okay, better saya buat daripada zero lah. Okay, contoh kita nak ambil satu barang. Semula saya tunjuk balik. Okay, untuk tambah produk untuk buat Shopee Ads, kita klik ni, new search ads ni. Klik situ, produk ataupun shop. Yang ini produk lah sebab kita nak buat produk. Saya sarankan untuk bajet letakkan mula-mula set daily budget sama ada paling minimum RM2 ataupun RM3. Tapi biasa saya buat RM2 je lah untuk permulaan. Lepas tu dia punya time length ni no time limit. Selalu orang akan recommend untuk inilah no time limit. Ini produk saya akan tambah satu produk. Biasanya produk yang kita buat ni kita tambah produk yang pernah ada sales sepatutnya lah. Tapi selalunya kalau produk baru kan tak ada sales. Jadi tak apa je, boleh je buat. Contoh saya nak buat produk inilah. Nak buat produk ni. Ni tissue box holder. Tak. Saya nak buat yang produk lain. Saya nak buat ini. Seasoning glass. Okey, jadi kalau kita tekan, dia akan automatic. Okey, ni produk dah masuk. Okey, kalau lepas kita masuk ni, benda ni akan auto selected. Auto selected ni kita tutup dia dulu. Lepas tu kita klik manually selected ni, add recommended keywords. Okay, ni dia akan auto masuk. Lebih kurang dalam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 keywords. Boleh guna ataupun boleh delete, bergantung kepada kesesuaian. Tengok produk saya ni adalah botol seasoning lah. Jadi kalau kitchen dining ni tak
macam tak related, just delete saja kat sini. Spoon pun tak related, kitchen bottle related. Kitchen ni boleh lah sebab dia berkaitan dengan barang-barang kitchen. Home kitchen dining, ini tak ada betul atau salah sebenarnya. Kalau search volume dia tinggi, better kita ambil. Itu je cara dia. Macam 100, 200 ke atas lah saya rasa better. Ni home ni tak perlulah saya ingat. Home kitchen, living, dining ni tak berkaitan. Ini dia punya search volume ni sikit sangat. Boleh pilih-pilih ya. Living kitchen pun tak. Ini search volume 18, saya tak ambil lah. Okey, yang ini saya akan tukarkan. Tapi untuk permulaan saya akan gunakan kitchen bottle. Kitchen bottle saya buat mesh lah. Buat mesh. Tapi saya bitkan pada yang lowest lah, 0.07 lowest punya untuk broad match. Kitchen ni saya buat Z match. Z match lowest adalah 0.06. Dining saya buat Z match, lowest adalah 0.06. Lepas tu home kitchen saya buat broad match, lowest adalah 0.7. Okey, untuk permulaan macam mana kita nak bezakan Z match dengan Z match dengan broad match. Broad match ni contohnya lah kan. Dia kan ada dua perkataan ni, kitchen dengan bottle. Jadi kalau kita set pada broad match, contohnya customer tu type kitchen. Jadi kita punya produk pun akan keluar. Dan let's say customer tu klik bottle, kita punya produk pun akan keluar. Okey, jadi untuk permulaan hari pertama biasanya saya akan tambahkan single keyword. Single keywords ni maknanya satu perkataan. Contoh saya guna seasoning. Okey, seasoning ni saya akan tambah. Lepas tu botol ke yang berkaitan dengan produk kita. Letak botol ada, ataupun saya guna bekas. Kita tengok yang search volume tinggi, kita pilih yang tu. Kita pilih yang tu. Lepas tu apa lagi, seasoning dah, botol dah, spoon pun boleh sebab saya punya bekas tu dia seasoning botol dengan sekali dengan spoon. So saya boleh masukkan dalam ni. Ni single keywords Biasa single keywords ni kita letak dalam 10 perkataan macam tu lah. Boleh cari lagi lah. Lepas tu kitchen tadi saya rasa dah ada. Edit dah tadi kitchen. Rempah pun berkaitan sebab benda tu pun boleh letak rempah kan. Nampak search volume dia 1793. Apa lagi ya? Bekas dah, botol bahasa Melayu pun boleh. Campur-campur ya, campur-campur. Ni baru ada 6. Apa lagi? Bekas kaca pun boleh sebab dia bekas kaca. Lepas tu apa lagi ya? Garam ke, sebab kan dia kan bekas tu boleh letak seasoning, garam, gula, rempah. Okay, ni sampai 8 lagi ya. Okey, tak apa, kita try buat ini dulu. Lepas tu kita tukar kepada Z match. Kita boleh tukar kat sini ataupun tukar kemudian. Lepas tu yang dia punya price, bid price ni pun kita boleh tukar kat sini ataupun ataupun tukar kemudian. Saya tunjukkan kat sini boleh tukar juga. Nanti saya tukar yang next stepnya. Okey, contoh kita tukar yang ni, tapi yang belakang ni pun kena buat satu-satu lah. Ada satu lagi cara nak tukar direct semua sekali. Okey, kejap lagi saya tunjukkan ya. Ini contoh saya bagi yang boleh tukar tempat sini sajalah. Okey, jadi tekan confirm and add keywords. Okey, contoh kita nak tukar macam tadi kita baru masukkan tadi kan. Okey, ini item ni. Daripada sini sampai atas ni. Nampak dia punya exact match kita dah tukar tadi. Lepas tu dia punya price ni, nampak bid price dia kita tak tukar lagi. Jadi cara nak tukar banyak item, banyak keyword sekali, kita klik pada keywords tu.
sampai mana tu, sampai sini ya. Ini sampai sini, sampai seasoning. Okay, lepas tu klik sini, must edit bid price ni. Lepas tu set bid pada 0.06. Lepas tu confirm. Nampak dia dah terus tukar. Walaupun dia suggested bid dia adalah tinggi, tapi kita permulaan ni kita start dengan 0.06 dulu. Kita tengok dulu dia punya ranking lah. Okey, sementara kita nak fikirkan keyword-keyword lain, boleh tambah daripada semasa ke semasa ya. Kita publish dulu. Tengok macam mana kalau selepas kita publish. Okey, tekan klik publish promotion ni. Okey, dia akan advise kita untuk masuk dalam discovery ads juga. Jadi ini better masuk sebab ini discovery ads ni tujuannya, contoh saya bagi ya. Katalah dalam Shopee, kat mana tempat dia. Okey, contoh kita type seasoning. Okey, seasoning, kita type seasoning 1, lepas tu seasoning bottle lah, senang. Saya terus type seasoning bottle. Ini contoh ya. Kita ambil satu contoh. Apa yang dikatakan discovery ads tu adalah, lupa sekejap. Saya nak tunjuk dulu macam mana kedudukan ads ni. Nampak tak yang first punya 5 pertama ni, nampak dia punya ads, ada tulis ad, AD ni mewakili ads. Ini kalau kita punya ads, kita bidding ads tu tinggi, kedudukan kita akan ada dekat sini ataupun kat bawah ni. Okey, yang kat sini dia antara dua tempatnya, atas dengan bawah. Lepas tu second page pun macam tu, atas dengan bawah. Bawah sekali ya. Okey, bawah. Ini je kedudukan ads. Katalah kita punya kedudukan ads 15. Maknanya tadi first page tadi atas 5, bawah pun 5, dah 10. Kalau kedudukan ads kita pada 15, jadi kedudukan ads kita kat sini. Itu cara kira dia. Okey, contoh kemudiannya saya nak tunjuk yang tadi discovery ads kan. Okey, tapi saya tak bagi detail lagi. Saya just nak tunjukkan di mana discovery ads. Ini yang item yang ada discovery, yang ada search ads lah tadi yang saya pilih. Okey, discovery ads tu kat sini. Similar product dengan you may like. Nampak tak ni? Nampak tak ads ni? Ini orang yang main ads lah. Untuk discovery ads. Ni ads. Itu menunjukkan dia guna discovery ads. Ini. Tapi saya tak tunjukkan secara detail dulu lah. Saya just tunjukkan kat mana benda tu keluar kalau kita gunakan discovery ads. Dia ada setting dia, tapi biasa punya setting just masukkan dia punya price dulu. Nanti next punya tutorial saya akan tunjukkan macam mana nak dapatkan nak setting untuk discovery ads lah. Publish je dulu. Okey, nampak dia dah masuk kat sini. Ongoing dah. Biasanya untuk tengok dia, kita boleh buka, klik pada item tu balik, kita boleh buka dalam masa 2 minggu, bagi dia jalan 2 minggu. Tapi hari-hari boleh, sorry, saya dah masuk dalam, sorry, saya dah masukkan dalam search ad, sorry. Ya, jangan tertukar search ad dengan discovery ads. Okey, ini bahagian search ads. Okey, ni item ni dah masuk. Okey. Dalam masa 2 minggu baru boleh kita nampak dia punya impression tu akan slowly naik kat sini. Dalam masa 2 minggu. Tapi dalam masa 2 minggu tu hari-hari kita boleh tambah kita punya keywords. Sama ada single keywords. Single keyword biasanya kita letak 10 je lah, ataupun double keywords. Contoh double keywords adalah seasoning bottle. Ini double keywords. Maknanya ada dua keywords lah. Kita add dia. Boleh guna broad mesh ataupun guna ZMash, bergantung. Contohlah saya nak guna broad mesh 0.07. Ini double keywords, confirm. Lepas tu nampak dia akan masuk bahagian belakang. Ni kat sini. Yang baru kita masuk, dia akan masuk yang ni lah.
Maknanya ini boleh sampai 10 page. Satu page tu boleh ada 10. Jadi 10, sorry. Satu page ada 2, 4, 6, 8, 10 betul. Satu page ada 10. Jadi kalau 10, dia boleh sampai 50 page. Jadi 500. Boleh pergi sampai 500 keywords. Okey, hari-hari boleh tambah. Kalau malas pun, katalah let's say 2 minggu sekali boleh tambah ke masa kita tengok kita punya impression apa semua. Masa tu boleh tambah. Tapi kalau rajin, tambah hari-hari. Sama ada guna double keywords, triple keywords ataupun kita panggil satu lagi long tail keywords. Long tail keyword ni maknanya 3 ke 4 keywords lah kita guna. Contohlah long tail keyword tadi kita guna botol kaca rempah. Nampak ni, botol kaca rempah 100 kitchen. Ini long tail, botol kaca rempah 100. Tapi tengok dia punya ni juga. Tengok dia punya search volume. Search volume kalau 12 ni kita tak payah ambil lah. Macam rugi kita punya space dia. Sebab dia punya search volume ni tak tinggi. Nampak macam 200 ke atas ni boleh. Ini double keywords. Boleh add. Mana-mana yang jumpa yang related boleh kita tambah. Ni 68 ni tak kuat lah. Dia punya keywords tak kuat. Okey, boleh tambah ni dulu. Boleh guna broad mesh ataupun Z mesh. Okey, contoh lah kan. Saya tak ada data. Macam mana kita nak tentukan? Kita nak letak Z mesh ataupun broad mesh. Saya tunjukkan yang saya dah running. Ini saya ingat running dalam beberapa hari baru ni. Tak lama lah. Data pun tak banyak lagi. Ini saya buat auto selected. Saya belum tukar lagi. Okey, tak apa. Tak ada detect lah kat sini. Okey, tak apa. Saya tunjukkan yang lain. Saya guna saya punya kedai yang lain. Okey, contohnya saya dah running ini. Saya tunjukkan saya running ini. Okey. Data dia selama sebulan. Saya guna data untuk selama sebulan. Tengok ya. Ini saya dah running lama. Ni average ranking 35. Yang seeloknya average ranking kita adalah dalam 1 ke 20. Kalau macam ni, ranking dia jauh. Jadi tambahkan dia punya bidding. Ini bidding. Per klik ni bidding lah. Tambah ni. Lepas tu nanti esok ke lusa ke bagi dia jalan dulu. Kita tengok dia punya average ranking ni naik ke tak. Jadi kalau yang banyak impression ni, kita lebih jaga dia lah. 4 impression ni kat sini 700, 500. Naikkan bid pelan-pelan daripada 7 sen, 8 sen. Biasa saya tak lebih daripada 10 sen lah. Sebab saya ni kedekut. Kalau nak tambah, kalau margin dia tinggi, jadi tambahlah. Macam saya jaga dia punya ni macam ni dah terlebih ni. Okey, nampak? Okey, kalau katalah dia punya impression ni tinggi, kedudukan dia, average ranking dia pun sampai 35, saya akan tukar benda ni jadi broad match. Broad match ni maknanya dua-dua perkataan ni kalau ada orang klik, dua-dua naik. Sebab tu saya tukar. Kalau Z match, contohlah kan, impression dia 90, Z match ni pasal mainan kanak-kanak, ranking dia pun 18. Jadi saya kekalkan ni Z match. Maknanya ranking dia tak lebih daripada 20 lah. Macam ni, ranking dia 47, impression dia pun cantik. Jadi nak bid tinggi-tinggi, saya kedekut. Jadi saya tukarkan benda jadi broad match. Walaupun broad match ni pun makan duit, tapi sebab impression dia tinggi, saya akan tukar jadi broad match lah. Okey. Saya ingat sampai situ dulu kot. Secara simple ni lah. Saya pun bukan expert sangat. Apa yang saya tahu, saya just buat tutorial macam ni lah. Kalau ada akan datang ilmu yang lebih saya akan kongsikan jugalah. Okey, setakat itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.